Yes. Usuk. Sana punya denda kalau kena tangkap melanggar perintah pergi keluar pergi jalan-jalan tak ikut ni kan undang-undang pasal COVID ni, berapa kena denda tu kan? Berapa dia punya fine? Oi, fine. Okey. Aku cantik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan semua? Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara Bashir? Alhamdulillah. Alhamdulillah Usuk. Oh, siap dengan bendera negara Malaysia tu. Jangan main. Aduh. Macam sihat lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ni malam tu lah. Orang tunggu-tunggu tau. Orang tanya bila show nak start. Mentang-mentang PKP lambat Sorry. Aku no problem. Daripada luar tadi. Ngam-ngam balik tadi tu kan. Ya betul. Okay. So kita sebelum kita nak sembang malam ni kan, kita boleh ajak kawan-kawan kita mana-mana daripada Kizda, daripada quiz kan. Yang mana batch kita masuk Bashir, kita batch berapa sih? Aduh. Yang kelompok kita aku ni. 2004, 2000, sabar. 2005, 2006. 2003, 2004 kan? 2003 kau awal. Aku masuk aku 2004. Sebabnya apa nombor matriknya 03 tak. Kau 03 aku 04. 04. Aduh aku lupa lah. Tak apa lah. Malam tak kisah. Okay, alhamdulillah. Selamat malam semua yang menyaksikan kita. Saya di Singapura, Bashir di Malaysia. Kita bertemu di Alamaya ni. Wadah internet, wadah di Alamaya ni untuk kita sembang-sembang santai. Bual-bual santai kita. Yang mana kita nak eratkan silaturahim antara kawan-kawan kita lah. Yang mana di Singapura baik, di Malaysia baik. Ya. Dan juga mungkin kita sesi kenal dululah Bashir sebelum kita teruskan kita punya perbualan kita sesi bukan di betul. Ada kawan-kawan pun ada yang ada batch yang quiz pun ada yang yalah batch atas kita bawah kita kan, kita tak tahu kan. Cuba kita bongkar sikit gambar-gambar kita dekat Kizda ni ada. Oi jangan masuk dalam grup kita ada tak? Aduh. Jangan tak di kelas gambar yang gambar kita sendiri tu. Gambar kelas kita dah. Gambar kelas gambar matrik. Gambar matrik pula, gambar kelas kita, gambar graduate. Kita orang ramai tu bertinggi dekat atas tu. Yang kita pakai collar siap terkeluar tu. Yang tu. Ada ke? Aku dekat laptop lagi satu Aku rasa geng kita mesti ada juga ni yang kongsikan kita. Lagi satu. Kau ada gambar yang kita pergi Perpustakaan Negara. Perpustakaan bukan Perpustakaan Negara. Pusat Islam. Wih, lama apa sih? Itu masa tu semua dapat lagi. Aku ada. Aku tak tahu. Tapi semua rambut aku tak tahulah macam mana rambutnya masing-masing. Ada rambut tapi tak ada pesen apa. Dia nak kata pesen PKP belum sampai. PKP sekarang ni. Zaman tu dia tak bagi nama PKP. dengan rambutnya dengan spek besarnya macam belalang. Aduh. Hamzat ada tu. Hamzat ada. Harap-harap Hamzat ada apa. Zu ada. Mesti kalau Zu ada ni ada. Siapa nama? Suaminya ya Allah. Syah. Syah mesti tengok kita. Syah. Aku cari mana Syah ni. Syah tak masuk ni. Ada tu dia ada. So apa nama dia? Mungkin untuk mukadimah dulu kita sembang-sembang santai. Geng-geng kita semua. Selamat malam. Selamat kita berjumpa di Facebook. Dan juga kita gunakan masya-Allah Bashir berapa tahun kita tak reti nak pakai laptop, tak reti nak guna apa semua. Akhirnya kita dah pandai pandai nak guna, kita gunakan dah lama tu. Dah lama tak pakai laptop ni, dah lama. Lama sangat lah. Dah lama sangat. Selalu kalau pakai pun gunakan untuk assignment je. Ya. Assignment untuk projek kan. Sekarang ni memang kena guna juga. Alhamdulillah. Kan ni kebetulan kita memang kita ni masih lagi berhubung masih lagi kontak. Alhamdulillah kita masih lagi hubungan tu walaupun kita berjauhan.
Tapi dengan kita ada gunakan kaedah ni masya-Allah. Ya. Apa nama dia, best lah kan. Lepas tu kita pun nak update juga keadaan sekarang ni. Masalah masya-Allah pada tahun 2020 ni masalah ni timbul ataupun wabak ni dia menjadi fenomena yang sangat dahsyat. Ya. So, sebelum kita nak sembang benda tu, kita pun dah bincang dah susunan dia, topik dah perbincangan malam ni apa yang kita nak sembangkan. Kita pun pilih waktu ni sebab kita nak sembang ni dengan waktu anak-anak ataupun apa nama dia, semuanya dah senyap, dah reda kan. Jadi kita pun ambil masa boleh santai-santai. Nama pun santai. Itu jujur So ni. macam mana Cuk di Singapura macam sekarang PKP? Dah masuk. Sebab tu Sekejap, memang sekejap, kita dah tentukan. Jadi mana kau masuk ni, terus kita masuk pada topik COVID ni, COVID-19 ni. Alright. Baik. Jadi aku mula dulu Boleh. Okey. Aku nak kongsikan sebenarnya sekarang kita cakap pasal COVID-19. COVID-19 ni berlaku bukan saja di Singapura, bukan saja di Malaysia, satu dunia. Ya. Okay, betul tak? Jadi aku kongsikan dulu, aku rasa Malaysia mulakan dulu PKP baru Singapura. Ya. Bermula 18 Mac. Berapa? 18 Mac. 18 Mac. Okey, aku share dulu aku rasa Singapura dulu. Okey, kita tengok aku share berita daripada Singapura. Dia BI Fuad dahsyat kan? Fuad BI Arab semua okey. Okey, nampak tak aku punya ni berita? Okey, aku tak pasti dia punya apa nama dia, bila dia punya PKP dia mula tau. Aku tak kena tengok balik. Tapi kalau aku baca sabar Okey, kita mula 7 April circuit breaker ni. Circuit breaker begin. Ini berita rasmi channel News Asia, berita rasmi di Singapura. Jadi aku ambil ni memang apa nama dia, yang rasmi lah. Jadi dekat sini dia kata kat sini circuit breaker ni mula. Kita panggil circuit breaker, kita tak panggil lockdown. Dia panggil pemutus lita. Pemutus jangkitan lita, pemutus jangkitan. Pemutus jangkitan. COVID-19. Kita dah panggil dalam bahasa Melayu lah. Jadi ini bila 7 April, kalau kau tengok kalender, kalau kau tengok tarikh dia punya masjid pun mula tutup pada minggu tu juga. Bermakna tak ada sembahyang Jumaat. Sorry, jap Fuad. Live. Kau kena tutup satu kot, Fuad. Fuad, kau kena tutup Facebook punya suara ataupun kau kena tutup Facebook punya suara tu, Fuad. Dekat tu. Macam mana nak tutup Cuk? Kau juga okey. Sekarang okey. Kau tengah buka YouTube. Singapura ni dia punya keadaan ni, dia circuit breaker dia panggil pemutus lita ni mula 7 April. Okey. Sebenarnya semua tutup macam ni. McDonald tak boleh. Lepas tu kita kebanyakan masalah semua datang daripada Bangladesh ni pekerja foreign worker. Foreigner yang kontraktor, yang buat bangunan semua. Sebab mereka semua dia longgokkan satu tempat dormitory dia panggil. Ramai. So itu dia merebak lah, bukan saja untuk orang rakyat asing, pekerja asing, tapi juga rakyat-rakyat Singapura juga yang kena. Kemudiannya ni authority close stadium. Dia pelan-pelan dia tutup stadium. Lepas tu dia bukan sekaligus tutup Tak. Sebab tu dia ada panggil warna tau. Warna orange tu adalah warna yang orang kata tu dah nak hampir kepada warna merah. So Singapura dia macam kalut dia pergi supermarket macam Maidin gitu. Dia beli barang-barang, beli banyak-banyak. Panic buying lah. Panic buying. Lepas tu kecoh lah, kerajaan pun bising lah. Dia kata tak mau kelang kabut. Kita masya-Allah alhamdulillah masih lagi ada dia punya saluran-saluran makanan untuk diberikan ataupun makanan yang masih lagi ada disalurkan lah. So tak payah nak kelang kabut. So baru first day. So dia punya cases makin lama makin meningkat. Sebab tu kita nampak dia punya proses of yang terkena jangkitan ni makin tinggi tau. Tapi alhamdulillah apa yang kerajaan Singapura lah, dia katakan kita dah ada pengalaman SARS. Ya betul. Dulu kita dah pernah ada SARS sekali kan. Kita tak mau panik lah maksudnya gitu. Jadi kita nak kena berhati-hati dan dalam masa yang sama juga kita jangan kalut. Tu yang kerajaan cakap macam gitu. So ini pun termasuk masjid. Jadi aku rasa masjid di Singapura ni antara yang yang masjid di Singapura antara masjid yang tutup
masjid di Singapura antara masjid yang menutup masjid mengelakkan jemaah untuk solat dalam masjid. Malaysia belum lagi mula tu. Fuad, boleh dengar? Lepas tu kau masuk balik. Lepas tu kau adjust Live setting studio semua. tu, live studio. Kita apa? Okay, kita sambung dulu. Kemudiannya masjid kita dapat kena bantai banyak. Kau hantar kita, kau hantar okey aku nampak kau punya WhatsApp, aku nampak. WhatsApp kau hantar WhatsApp Tapi tu berita April ni. aku kongsi dulu. Aku kongsi berita ni. Okey, ni Malaysia pula berita Malaysia. Tengok kongsi sikit mana dia. Berita Malaysia ni. Dia kronologi tu. Ni start PKP ni kan. Jadi ni mula 16 Mac Perdana Menteri mengesyaratkan PKP. Bermakna PKP ni orang start dulu. Ya, 18 yang Mac. sangkut. Itu yang banyak orang tak boleh masuk. Itu yang bila dah stop, dia tutup laluan keluar masuk negara. Jadi itu yang mana yang pekerja-pekerja Malaysia yang pekerja di Singapura, Malaysia yang bekerja di Singapura tu dia sangkut, dia tak ada nak balik. Sampai sekarang tau. Sampai sekarang tapi dia orang di mana? Ada tempat-tempat khas, ada yang tempat penginapan yang dikasih tapi kena bayar. Lepas tu bayar tu ada tanggungan syarikat. Ada juga yang dapat balik kan? Ada juga dapat balik. Tapi itu tak dapat coverage dengan berita, tak dapat coverage berita lah. Ya, betul. Maksudnya secara senyap lah, maksudnya tak masuk dalam berita perdana lah, maksudnya mainstream media tak masuk. Dia bukan dia yang dia umum ni kan. Betul macam itu. So tapi kan tu aku nak tanya, aku jadi tanda tanya pasalnya Singapura punya kes ni dia dah 30,000 kes kan. Tapi ke mana yang pesakit-pesakit ni, yang kes-kes ni, dia orang dirawat di kuarantin Ya, aku masukkan Fuad ni. Halo Fuad. Assalamualaikum. Okey, ada. Okay. Maintain. Kau jangan usik lagi mikrofon tu. Alright. Okey. Clear. Pasien. Okey, aku nampak ada Syarul dia kata Malaysia start dulu termasuk masjid dan Perlis yang terawal tak bagi solat Jumaat. Ya, betul. Tapi okey, nanti aku share. Anda share juga yang kat Singapura pula. Okey. Pasien mana? Ulang balik mana soalan kau tadi? Apa tu Singapura, dia kes dia 30,000 kan. 30,000 kes. Okey. Tapi di mana pesakit-pesakit ni yang positif ni, dia orang di kuarantin ataupun dirawat di mana? Di hospital. Memang mampu menampung sebanyak tu ke? Okey, dia macam gini. Okey, kita mulakan dengan situasi COVID-19 yang mana kita ni kalau tengok kepada nombor, mula-mula Singapura ni top 3. Awal lagi Singapura top 3. Maksudnya antara tempat yang ketiga terawal lah, yang teratas lah. Dia daripada Korea pun dulu terawal betul tak? Ya, betul. Korea nombor 2. Kemudiannya Allahumma salli. Nombor 1 apa Itali. Ya betul. Itali, Spanyol, Korea, lepas tu ada Singapura pun jatuh antara tempat ketiga yang terawal. Jadi sekarang ni seluruh, kau kena faham juga kat Singapura ni bukan saja rakyat Singapura saja tau yang nak diobati ataupun nak cuba dilakukan. Cuma ada juga daripada rakyat negara luar. Yalah, yang bekerja situ Yang bekerja situ satu lagi satu. Foreigner. Lepas tu foreigner dia pula berjangkit. Foreigner ni kononnya dalam berita tu dikatakan dia ni pergi ke Musawarah Center. Fuad, kau pernah pergi Musawarah Center kan? Kat Singapura macam Aidin. Bang. Tempat ni 24 jam dia buka. Jadi ada mall buka 24 jam. Mall ni pula dia dekat kawasan Little India. Jadi pekerja asing ni yang asal India, asal Bangladesh dibawa pergi ke tempat tinggal asrama pekerja ni. So, jadi kat situ pula tutup berita tu tak puas tengok dia video tengok kita ni. Tutup berita besar sikit videonya. Okey, stop berita okey. Sembang.
apa nama dia, bila pekerja asing macam Bangladesh kena, dia merebak. Dia satu orang kena daripada Musafa Center tu, daripada Maidin senang kata kita ingat Maidin. Daripada Maidin dia bawa pergi asrama pekerja. Lepas tu dia merebak lagi sebab asrama kan penuh. Asrama satu asrama tu satu bilik berapa ramai orang? Bilik 2 tingkat. Dia tak jadi social distance. Dia tak ada jarak jauh, tak ada. Belum waktu tu belum lagi. Jadi merebak. Jadi dia punya kadar naik tinggi. Jadi rakyat Singapura sendiri, kerajaan dah berikan penekanan jangan keluar rumah. Jadi mula-mula tu dia katakan mula-mula shopping center apa shopping mall semua boleh. Walaupun rakyat tak keluar tapi sektor ekonomi memang berniaga macam biasa. Itu belum lagi masuk. Itu masih lagi tak nampak dia kata ada sampai Ni fasa awal lah, fasa awal. Ni fasa awal. Jadi fasa awal kalau orang ingat dia punya keadaan dia masih lagi belum ketara sangat. Sampaikan kes ni tabligh. Kes tabligh. Kes tabligh tu. Itu maksudnya yang menyebabkan masjid tutup. Maksudnya tabligh tu ada jemaah daripada Singapura ke ataupun daripada Malaysia masuk ke Singapura? Ada. Jadi yang tabligh tu kan dia berkumpul dekat Masjid Petaling kan? Petaling. Okey. Jadi bermakna ada sebilangan rakyat Singapura yang ikut serta dalam acara tu balik ke Singapura, pergi ke masjid. Jadi dia orang kata dia dapat simptom tu, dia batuk-batuk apa semua. Jadi dia masuk dalam hospital. Jadi dia nak track balik. Singapura ni bagusnya dia akan track balik dia melalui handphone daripada mana dia datang. Dia pergi mana, dia pergi sebelum pergi Petaling dia jumpa dengan siapa dia. Dia maksudnya dia tengok kronologi. Kronologi suspek sebelum dia sakit tu dia tanya kau, kau sebelum kau balik Singapura ni kau pergi mana? Pergi Sri Petaling. Siapa sewa hotel dengan kau? Contohnya Fuad. Okey, Fuad lagi siapa lagi? Fuad dengan Bashir. Okey, Fuad dengan Bashir. Siapa lagi ada? Jangan aku dengan Bashir, orang lain lah. Alhamdulillah lah. Ni orang lain lah. So ni dengan mana dia? Contoh orang kau dah sihat kau tolak orang dia makin kering dia tu. So apa nama dia? Jadi dia punya hari raya, jangan marah. Dia gurau. Aku rasa Am dah tidur dah. Dia jaga anak dia ke apa. Besok dia terkerja katnya. Jadi kecoh. Nak akad nikah esok. Ada orang nikah esok. Ada. Jadi kes macam gitu berlarutan melirik sampai dia punya keadaan dia makin merebak. Jadi kerajaan dah ambil satu langkah untuk asingkan pekerja-pekerja ni. Jadi sementara asingkan pekerja-pekerja asing macam Bangla dan India ni, rakyat Singapura pula diarahkan kalau boleh distancing, pakai pelitup. Kalau tak pakai pelitup kena saman 300, jangan lipat bawah kolong, jangan makan kat restoran. Dah start. Mula-mula tu dia beri amaran. Okey, sekarang kita berada di warna jingga. Orange kan? Betul lah jingga orange Jingga, okey. Jadi orang semua kalang kabut beli. Kita panik buying lah. Jadi apabila dah sampai ke tahap tu, kerajaan pun kata jangan takut, jangan kalang kabut. Tapi still orang akan beli juga. Sebab apa? Dia punya kadar jangkitan tu makin meningkat. Jadi tapi tetap kerajaan dia tenang. Sebab apa? Sistem tu dah ada. SOP tu dah ada. Pasal itu yang kerajaan kata dah ada pengalaman SARS. Dia tenang. Jadi baru pelan-pelan sekarang kita stop. Tapi Malaysia ambil tindakan dulu. Tu yang aku nampak tadi ada komen daripada Alif tu dia katakan tutup ni border. Causeway tutup. Jadi pekerja Malaysia pun tiba-tiba dia jadi pening lah. Betul. Negeri sepanjang negeri ditutup lah. Sepanjang negeri. Jadi sampai sekarang ni lah. Kan? Sekarang dah boleh lah. Tadi Menteri Causeway belum buka. Maksudnya di Malaysia lah. Di Malaysia dah Malaysia Singapura. Malaysia Singapura. Ni yang Singapura Malaysia Singapura tak buka lagi Belum buka lagi. So pekerja Malaysia ke Singapura macam mana? Dia adakan asrama ataupun macam mana? Okey, pekerja Malaysia pula yang masih lagi bertugas masih tapi ada setengah pekerja ni diarahkan balik. Tapi kalau nak cakap pasal sekarang ni pula, bisnes dah dibuka di Singapura ni lebih kurang 75%. Tapi kalau let's say kedai makan tak boleh. Kedai makan tak boleh beli macam korang lah.
Macam Malaysia juga kata apa? Boleh beli makan tapi tak boleh Dia sembang. punya operasi daripada jam berapa sampai jam berapa? Dia buka macam biasa. Contohnya Macam biasa. 10 ataupun 11 pagi hingga 9 malam. Tapi boleh beli, tak boleh makan lah. Tapau. Maksudnya delivery sajalah. Delivery. Take away je lah. Delivery Food Panda semua laku lah. Food Panda ke, Deliveroo ke. Baru. Laku lah. Rezeki dekat runner lah. Runner delivery lah. Lepas tu pelan-pelan ekonomi banyak mengeluh. Taxi driver mengeluh. Pasal Yalah, apa? betul. Airport sekarang ni, airport terminal 1, terminal 2 tutup. Airport terminal 2 tutup. Tak ada operasi. So Jadi dari segi staff airport semua, pramugari semua tu macam mana di Singapura? Kesian terjejas. Jadi kerajaan menolong mereka dengan memberikan tugasan yang lain. Contohnya sekarang mereka banyak memberikan bantuan ke hospital. Jadi menjawab soalan Bashir tadi, hospital memang padat, Bib. Betul lah. Padat. Jadi sekarang dia gunakan Expo sekarang ni dia adakan Expo tu, ruangan Expo yang lapang tu dijadikan tempat ni untuk patient lah. perawat yang mereka yang terjangkit ni. Kuarantin. Jadi So, sekarang ni apa dia? Warga asing dengan warga Singapura sekali ke ataupun diasingkan separate? Asing separate. Dia Bangladesh ke ataupun pekerja asing Bangladesh dengan India ni semua banyakkan semua mereka diasingkan, tapi ada tinggal dekat flat yang dah usang, dia dijadikan tempat sementara untuk tinggal. Lepas tu mereka akan buat temporary bangunan sementara untuk berikan penginapan bagi pekerja asing ni. Malaysia mana ada? Malaysia mana ada berita macam Malaysia dia buat satu tempat di Maib Sedang tu, dia buat satu tambahan lah tempat untuk pesakit COVID ni. Dia buat satu, itu tempat expo juga. Expo tapi dia jadikan bilik-bilik lah. Kuarantin lah. Tapi hospital lah, dia hospital tambahan. Hospital lah padat. Okey, lah. Apa yang aku tahu juga, dia kata sekarang ni apabila kerajaan nak terima lagi pesakit daripada luar negara, hospital kata jangan masukkan segi sebab apa? Sebab dia sistem dia tak boleh cope. Sistem dia tak boleh angkat lagi dengan banyak lagi pesakit nak masuk. Dia kata stop, tak boleh. Barulah kerajaan kata okey, no more orang asing yang datang sini nak transit ke apa tak boleh lagi. Tutup, sebab tu dia tutup. Sebab tu dia tutup pintu border tu tutup lah. Betul lah. Orang luar kan. Tak boleh. Tak boleh. Langsung boleh transfer tak boleh apa semua kena U-turn. Baik kau daripada China, daripada Itali ke apa semua tak boleh. So that's how strict Singapore dia buat lah, sebabkan dia tengok, dia dah pantau, ni tak boleh ni. So dia dah buat dia imbang lah. Jadi barulah masuk ekonomi pula makin jatuh. Pilot pula tak ada kerja. Negara tak ada kerja. Betul. Yang paling rapat terjejas ni agensi haji tutup. Travel agency. Travel agency. Rabak babe. Memanglah siapa yang buat, patutnya sekarang ni dah start untuk Hajj operation. Maksudnya betul kan? Betul. So sekarang ni habislah, dia orang nganga je lah. Ni aku tahu Fuad pasal apa, dia pernah kerja dekat tabung haji kan. Betul. Dia sepatutnya sekarang ni visa tengah berjalan. Maksudnya di Malaysia tabung haji sekarang ni sepatutnya pengambilan dan surat-surat dihantar kepada peserta yang layak. Yang layak pergi haji dikumpulkan untuk kota tu kan. Bila dah cukup hang bawa balik haji ke kan? Tengok rambut macam bawa balik haji. Ni rambut ni. Ni haji apa ni? Haji mabrur ke haji yang biasa-biasa je? Haji Marlboro. Okey. Apa nama dia? Afan mana dia? Itulah bila dah ni sektor-sektor macam-macam lah yang tutup semua kan. Betul. Di Malaysia pun sama tu. Di Malaysia pun sama. Dia itu sama yang je. Bila dah 2-3 sebulan boleh bertahan. Bila dah masuk bulan kedua ramai yang dah bersuara kan. Ramai yang dah bersuara, kedai kena tutup, kedai makan pun memang yang mana yang dia bukan semua boleh sewenang-wenangnya buka, dia kena mohon lah, buat permohonan kepada kementerian. Yang boleh ada panda langsung tak boleh datang ke kedai untuk makan lah. Sekarang ni dah dilonggarkan, baru dah boleh makan di kedai. Itu pun
satu meja 2 orang dengan jarak 1 meter kan. Banyaklah SOP yang kena patuh. Jadi macam dia leceh sikit lah. Itulah maksudnya yang penjaga kedai, pemilik kedai kena jagalah. Maksudnya kalau dia tak dia langgar SOP, kena seal lah dia punya kedai, kena tutup. Faham. Sama-sama dengan Singapura. Okey, Itu yang masa yang mula-mula bulan pertama dia jadi macam mana tau, dia jadi macam banyak ramai orang yang dah kena berkurung di dalam rumah. Yang terkesannya adalah orang yang cari makan, dia gaji hari, yang bekerja gaji betul, hari. Maksudnya harian, gaji harian. Dia tak ada duit. Ini yang jenis macam buruh, peniaga jalanan, peniaga pasar malam, peniaga uptown, downtown. Macam mana orang ada dapatkan bantuan daripada kerajaan tu? Ataupun macam mana bantuan dapat kerajaan dia akan bagi dengan bantuan prihatin tu lah. Tapi sebelum yang bulan pertama tu memang terkesan ramai yang lambat, yang tak dapat makan, tak dapat apa kan. Sebab di tempat aku pengerusi Persatuan Penduduk kan. Okey. Jadi aku di komuniti aku ni ada yang macam bila kita tengok sendiri, kita pun dalam rumah dalam masa yang sama, kita pun kena tengok jiran-jiran kita kan. Jiran kita ni tak makan ke tidak. Ada orang yang macam dia tak kisah dengan berkurung sebab dia gaji bulan. Dia kerja ke tak kerja, gaji tak masuk. Dia dah selesa kan? Bukan kata jiran, orang rumah aku pun kerja swasta. Jadi bila dia kerja swasta, gaji dia pun kena hold juga. Sangkut juga kan. Jadi orang rumah kita sendiri pun kita tengok macam tu, apatah lagi orang yang kat luar yang memang kerja jual kuih tepi jalan, yang pergi kerja buruh. Bila dia orang tak ada nak buat repair rumah, construction mana-mana, dia orang ni tak ada duit. Bila tak ada duit sebabnya ada yang dalam komuniti aku ni lah yang berjumpa dengan aku untuk dia nak pinjam duit lah. Tapi macam mana kasih ke tak kasih? Ada saluran dia tak? Kalau nak membantu tu ada tak? Ada lah. Tapi maksudnya masih ada tabung tak untuk komuniti tu? Komuniti kita orang, aku fikir sebab kita ada lah duit sikit, duit persatuan kan. Tapi aku saja buka dalam grup WhatsApp, cuba try kan. Aku bagi pinjam kan. Bagi pinjam. Lepas tu try tanya, ada siapa-siapa yang nak sumbang tak? Kita try buat derma. Buat sumbangan kilat lah. Kita cari, kita spend, kita beli barang-barang dapur. Barang-barang dapur dalam satu beg tu RM50, bernilai RM50. Ada beras, ada minyak, ada tepung, ada gula, ada sardin, ada susu, garam, semualah barang-barang asas. Ada biskut. Minyak. Jadi cukupkan RM50, kita try, aku cadang dalam grup WhatsApp. Tengok aku tak sangka, aku ingatkan kami boleh dapat dalam 200-300 je untuk kita nak bagi kepada orang-orang yang terkesan ni kan, jiran-jiran ni. Yalah, tapi betul. Alhamdulillah dapat 1,000 lebih jugalah. Alhamdulillah. Orang yang nak derma. Orang yang nak derma dia masuk dalam akaun, ada dalam, bukan kata penduduk je, bila aku dah war-warkan di Facebook, kawan-kawan yang di luar Facebook, di luar komuniti ni pun, kawan-kawan aku lah pun masuk back in dalam bank aku untuk bantuan komuniti aku ni. Jadi aku rasa macam Allah, terima kasih banyak lah. Terharu dengan sokongan orang tu kan. Dapat 1,000 lebih, aku pun deal dengan kedai belakang rumah aku, kedai runcit Cina ni. Sebabnya kita nak dapat duit tu mungkin lambat lah. Dapat duit yang orang nak sumbang ni dengan duit daripada persatuan, kita nak gabung, campur kan. Jadi bila kita campur, deal dengan Cina belakang ni, boleh tak buat barang asas dalam RM50, kita senarai lah bagi barang asas, dia buat lah berapa beg kan. Kita buat dalam dapat 50 beg jugalah, 50 beg. Kita bagilah setiap rumah yang mana yang terkesan tu kan. Itu ialah yang kita bantu, sebab kita nak bagi duit, kita tak ni kan. Jadi sebab bila ada orang jumpa aku tu kata minta tolonglah pasal ada anak kat rumah nak makan kan. Yalah, kadang-kadang ada yang family
ada tak komuniti sana yang ada anak-anak kecil yang memerlukan susu? Yalah, macam tu lah ada. tu yang aku, sebab kita pun ada anak kan. Kita tahu macam mana perasaan orang yang Yalah. bila saat memerlukan sesuatu tu kan. Jadi kita tak boleh nak bantu macam mana, kita pun Yalah, maksudnya yang cepatnya dengan melalui pengerusi taman lah kan, macam hang jadi pengurusi taman lah. jadi pengerusi kan. Yalah. Kita Kalau nak harapkan daripada kerajaan lambat kan. Lambat. Ya, ada dapat. Yusof, kita ada daripada Jabatan Kebajikan. Cumanya dia punya proses tu, prosedur tu mungkin lambat sikit lah. Sama juga. Baru kerajaan umumkan yang bantuan prihatin tu, bantuan prihatin negara tu, BPN. Ada yang dapat. Maksudnya ini yang mula lah kan. Lepas pada yang kami dah selesai dah bagi sebelum puasa itu, jadi dah selesai yang bantuan-bantuan kami bagi. Lepas tu kerajaan pun umum yang BPN. Dia macam BRIM lah dulu tu. Tapi ni khas untuk COVID. Dia bagi 1,600 satu keluarga. Bagi pendapatan yang isi rumah bawah 3,000 ke bawah kan? 4,000. 4,000 ke bawah. 5,000 ke 3,000? Yang pentingnya dia ada bantuan. Yang pentingnya dia bantuan daripada saluran daripada kerajaan baik, daripada orang awam pun ada. Cuma masalah sekarang, adakah dia boleh bertahan untuk masa yang akan datang? Itu sebab dia dah sekarang ni ni nak hampir habis dah ni. PKPB pergerakan kawalan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat B tu, banyak sektor yang dah buka. Bila dah banyak sektor dah start kerja lah. Dah boleh keluar pergi kerja. Ada yang company pun dah buka, kedai dah buka. Alhamdulillah lah, mungkin sekarang ni pun peniaga pun dah boleh berniaga di tepi jalan. Tapi dengan SOP tertentu lah. Betul. Kadang-kadang yang berhenti kerja ni, kadang-kadang dia orang ni pun ada motor. Dan kadang-kadang dia orang ni jadi delivery, jadi runner untuk dapatkan duit harian tu kan. Sebab bila jadi okey, apa tu? Bila jadi runner ni, dia orang dapatlah duit hari tu. Faham tak? Ada setengah-setengah yang diberhentikan kerja, dia orang terpaksa survive macam tu. Okey, cakap pasal survive, cakap pasal berhenti, memang sekarang ni lah kerajaan Singapura pula keluarkan dia ada 3 frasa. Frasa pertama semua orang dapat. Even aku sekalipun dapat juga bantuan daripada kerajaan bernilai $600. $600. Sana punya dapat Singapura dapat. Kemudian juga dia akan dapat lagi bantuan bagi rakyat ataupun bagi seorang ibu yang ada anak bagi keluarga yang ada anak kecil pun dapat bantuan lagi $300 akan datang. Maksudnya tapi ini semua ada reserve. Singapura ni ada reserve simpanan kewangan yang dikeluarkan juga dah lebih kurang hampir 51 bilion. So ini yang frasa ketiga dia ada frasa pertama untuk rakyat semua. Frasa kedua pun I think dia lebih kurang macam itu. Yang ketiga ni pula dia more focus on business kepada perniagaan. Sektor ni lah, SME lah. Tapi dalam masa sama juga sekarang ni baru dikasihkan teguran ataupun berikan satu orang kata tu garis pandu, kalau boleh jangan buang pekerja. Sama lah Malaysia pun macam tu juga. Berikan amaran, dia berikan satu teguran, kalau boleh whatever it is jangan kita buang pekerja. Tapi hakikatnya pekerja dekat Singapura ni pun ada syarikat yang dah buang kerja dah. Contoh dekat airport kan dah tak ada kerja kan projek. Jadi ada setengah pihak dia terus putuskan dia punya kontrak. Bila dia putuskan kontrak tu, pekerja tu dah tak ada kerja langsung. Sumber pendapatan lah. Sumber pendapatan tak ada. Jadi sekarang dia buat apa? Betul tu. Aku pun memang di Malaysia pun memang Kementerian Sumber Manusia dia tak bagi buang kerja kan. Jadi bila kita fikir di tempat majikan, aku pun kalau contoh macam jadi majikan kan, kita tak ada income nak masuk dan kita nak bayar gaji macam mana? Kita boleh claim dengan government hanya bukan cukup untuk sebulan gaji staff kita kan. Jadi memang terpaksa sebab kita pun tak ada job dalam 3 bulan ni. Apa kita nak bayar kat dia kan? Melainkan minta maaf lah, bolehlah
Ya pelan-pelan cari Melainkan company-company besar lah. Tapi Betul. itu Company besar company memang kecil dapat lah. Kalau sebab banyak ada juga yang yang di kat Malaysia ni kita yang dengar hotel pun tutup. Perhotelan tu Hotel ni. kejap lah tu lah, sebab pelancong tak ada. Kan? Ya, Nak pelancong. bayar gaji Okey, cakap pasal tu, mana barulah cakap pasal banyak tempat-tempat yang tutup seperti kelab malam tutup. kat malam. Betul. Kelab Masjid malam je masjid. okey, tempat ibadah tutup. Tempat ibadah. Jadi baru-baru ni kita dah buka balik di Singapura, sekarang dah buka balik dan cuma hanya membenarkan 5 orang bagi setiap masa. Dan setiap orang yang masuk masjid tu diberikan 20 minit. Dan di Masjid Sultan, aku tugas kat Masjid Sultan kan. Di Masjid Sultan kita hanya benarkan buka daripada jam 1 petang hingga 6 petang. Untuk pekerja essential tu pekerja yang ni lah. Dekat Driver, rider, ni saja. Sebab dia tengok juga pada lokasi dan keadaan. Ada masjid yang berhampiran dengan estet perumahan, itu dibuka panjang ataupun setiap waktu dibuka. Cuma again, dia masih terbatas, tidak ada solat jemaah, tidak ada solat Jumaat. Jemaah tak boleh? Jemaah tak boleh, solat Jumaat tak boleh. Kalau 5 orang jemaah boleh? 5 orang berasingan. Maksudnya sembahyang Sekarang ni sendiri lah. kau semua macam ni, aku sembahyang kat sini, kau sembahyang kat sana, Fuad sembahyang kat situ. Tak boleh. Jauh-jauh lah. Jarak. Dia tak boleh jemaah walaupun azan masuk, Sini boleh sebelum puasa itu lagi dah boleh sembahyang jemaah, tapi 3 orang je. Jadi, tapi kita boleh sebab tambahan boleh solat berjemaah kecuali ahli keluarga daripada sama rumah. Pergi ke masjid. Pergi ke masjid nak sembahyang solat jemaah. Suami isteri boleh lah. Suami isteri dalam satu tempat yang sama boleh. Sebab dia asal daripada alamat rumah yang sama. Aku, kau dengan Fuad tak rumah berasingan kan, jadi kita kena sembahyang asing kat dalam masjid. Walaupun Okay, kenapa dia buka balik? Ni masjid di Singapura Kenapa? Supaya kita dapat, dia ada pengharapan untuk dibuka semula. Ada harapan lah. Ada syiar Islam tu hidup lah kat masjid. Nanti sebentar waktu ni kita memberikan harapan insya-Allah akan diadakan balik ataupun normal seperti biasa tu akan diadakan balik lah. Sekarang ni kita ni abnormal. Luar biasa punya keadaan kan sekarang. Itu je kat Singapura. Ini belum lagi cerita tentang korban ni. Apa yang aku dengar daripada PM Malaysia ni tadi, dia kata ada korban. Cuma kena ikut SOP. Betul? Ya, SOP. Mungkin kita dengan lembu pun jarak 1 meter. Sebelah lembu Singapura belum lagi keluar. Singapura belum lagi keluar. Even kita kita cakap pasal lembu seorang ada. Okey, kita cakap pasal ibadah dekat negeri Singapura. Okey, Cuma yang pegang tu ramai. Takut lembu sembelih orang. Aduh. Bukan lembu orang sembelih. Itu dah buat terbiak tu lembu tu. So, okey, kita cakap pasal ibadah. Ibadah dekat Singapura ni dia bukan saja orang ibadah agama Islam, ibadah agama lain pun terjejas. Seperti Kristian, mereka tak boleh pergi ke church. Kan ada Good Friday kan? Good Friday. Good Friday, jadi gereja tak buka. Semua dah kena biasakan dengan wadah online. Itu yang dan Kristian pun baru-baru ni yang apabila masjid pemerintah kata okey semua tempat ibadah dia boleh dibuka. Dan juga terbatas 5 orang dalam satu masa. Bermakna 5 orang, 1 orang 20 minit sahaja kat dalam tempat tu. So Kristian gereja tak nak buka sebab dia kata tak boleh, berisiko tinggi. Sebab apa? Diorang punya lagi ramai. Bilangan mereka ramai dan juga mereka tak boleh cope. Jadi mereka ambil fasa pertama dipanggil phase 1 ni, church tak buka. Yang buka fasa pertama ni masjid dan juga agama-agama yang lain lah. Macam mungkin temple, kuil-kuil Hindu ini, Wallahualam. Tapi di Masjid Sultan sendiri Isnin hingga Jumaat saja buka 1 sampai 6. Bermakna solat Zuhur, solat Asar saja. Maghrib Isyak tak boleh, subuh pun tak boleh. Jadi kita terus direct kepada objektif. Masjid ni dibuka bukan untuk umum dulu, semua untuk diberikan kelonggaran bagi petugas. Yang mana mereka pun kadang-kadang nak makan pun susah. Siapa makan bawah kulung kena saman. Makan bang? Makan tengah hari. Pasal restoran kan tutup kan. Kedai makan kan tutup. Boleh tapau je. Jadi kalau orang tapau nak makan kat mana?
Tak betul? Masjid lah. Makan bawah kolong. Jadi dulu dia kata makan bawah kolong ni kena saman. Tapi sekarang ni dah ubah balik dia punya undang-undang tu. Jadi yang boleh makan bawah kolong ni adalah taxi driver. Pemandu taxi boleh. Yang hantar makanan ni boleh. Yang Grab ke apa tu boleh. Maksudnya dikecualikan lah. Yes. Usuk. Sana punya denda kalau kena tangkap melanggar perintah keluar pergi jalan-jalan tak ikut ni kan undang-undang pasal COVID ni, berapa kena denda tu kan? Berapa dia punya fine? Oi, fine. Okey. Aku sini 100, sini 1,000. Weh, tinggi ke? 1,000 kau banding Singapura lebih kurang sama ke? Nilai dalam rentang negeri. Dolar Singapura 300. Kita ni kalau tak pakai pelitup, caranya tak pakai pelitup ni. Tak pakai emas. $300. Wih, tak pakai tu. $300. Pelik yang Singapura kalau dekat sini. Pasal ni undang-undang strict. Dia tak boleh kasihkan. Pasal ada orang ambil kesempatan. Ada kes-kes yang degil. Yalah, betul lah. Ada rakyat tegur dengan seorang ni, apa nama dia, asal dia bangsa India. So pakai pelitup. Banyak orang tegur dia degil tak nak pakai. Akhirnya dia kena saman. Berita Singapura keluar ni. Dia memang berita Singapura keluar. Jadi dia punya orang tu kepentingan untuk jaga sesama. Sebab dia tak nak orang ambil kesempatan lah. Ambil kesempatan. Jadi kalau kau nak jogging, kau nak bersenam boleh. Tapi kalau naik basikal ke apa, kau tak boleh pakai pelitup boleh. Tapi kalau kau nak jalan semua tak boleh. Jogging boleh tu? Jogging sini boleh. Aku kalau jogging, sana tak ada jogging kan? Sana tak boleh. Sini tak boleh langsung. Kau bayangkan kau ni rumah bawah ni kan, bukan rumah atas. Rumah atas lain lah. Rumah bawah, kalau kau pergi jiran depan rumah taman kan, kau duduk luar rumah kau sembang depan jiran, depan rumah, polis datang, dia halau suruh masuk. Dahsyat lah. Sini memang siap. Dia pakai hela tau. Kalau kau tengok dalam video banyak di FB, memang polis halau. Masuk. Itu memang betul lah memang dia buat sungguh tutup. Memang kau jangan keluar. Memang kena duduk dalam rumah. Apatah lagi jogging. Tak boleh. Jogging semua tak boleh lah. Okey, baru-baru ni yang baru-baru pemerintahan dikeluarkan, ada setengah orang dia makan macam dekat taman, makan nasi bungkus 5-6 orang. Tiba-tiba datang ni saman satu kepala 300. Lepas tu terus dah berkurangan. Jadi macam contohnya kalau pergi supermarket ke apa, dia ada pegawai distancing officer. Dia akan aku rasa Malaysia pun ada kerja gitu kan. Tapi kita tak ada sampai tahap panggil hela. Tapi kita tulis masa awal sebelum awal lah. Dia kebanyakannya sebelum puasa, sebab bila dah masuk puasa, masa tu dah PKPB, dah perintah kawalan pergerakan bersyarat. Bila bersyarat ni banyak sektor yang dah buka, sektor ekonomi, kedai, banyak yang bila dah buka, jadi tak ada masalah lah kalau orang keluar naik motor, pergi naik basikal ke dengan alasan kata dia pergi kedai. Kalau dulu kedai semua tutup, memang engkau duduk dalam rumah aje. Macam gitu memang melainkan kedai runcit yang memang sampai dia macam CWE sampai pukul 8 je kan. Macam CWE 6 lah. Sampai pukul 6 petang. 6 je cuk. Memang tak ada apa, memang kena sunyi jalan. Tapi ada perubahan tak dari segi kadar jangkitan COVID kat sana? Itulah bila bila kita buat betul-betul dulu, baru ada yang syarat, sebabnya kes pun dah menurun. Dia dengan kes menurun sebab yang jangkitan kluster-kluster yang baru tu, sebab ada 1-2 yang segelintir yang daripada luar, bukan warga tempatan. Foreigner. Sekarang ni banyak yang kes banyak yang foreigner lah. Warga tempatan alhamdulillah lah, ada juga tapi masih boleh dikawal lah. Kalau di Singapura ni cakap Cuk, nak tanya satu soalan. Kalau di Singapura, kalau kematian tu macam mana dia uruskan jenazah? Ni okey, kita cakap pasal agama dulu, agama Islam ada benda-benda perkara yang kita kena perhatikan. Pertama sekali adalah bab semayang, masjid masih lagi tutup. Bermakna kita tak semayang Jumaat, mula-mula gaduh, orang tak boleh terima. Marah. Yalah, betul. Semayang Jumaat. Kemudiannya pula tentang kematian. Mati ni pula, bila satu orang tu mati,
hanya boleh pergi ke tempat kubur 10 orang. 10 orang. 10 orang saja. Jadi kalau saya dulu ni kebiasaan kita kalau ada kematian kan kita nak ramai-ramai kumpul, adik-beradik, pakcik-makcik, beratus orang bawa. Kita kalau Singapore standard bawa ratus orang bawa kolong lah. Bawa kolong blok ni ramai orang. Tapi apabila dapat tahu ada 10 orang, ada orang tak boleh terima. Sampaikan sekarang kat kubur, dia letakkan hadangan. Masa tempat tanam kuburan tu dia letak hadangan, tak boleh. Jadi even bas besar pun sekarang tak boleh. Dia ada bas kecil je. 10 orang je masuk. Syah nak join korang ah. Syah. Okay. Ni Zu kasih mesej, dia kata Syah nak join. Oh Syah. Macam join ke? Kau kasih WhatsApp dia link kita. Pergi link. Send link. Link kat pegawai JAKIM ni. Sambung balik pada ni ya. Jadi masalah kematian, dia ada 3 benda tau Fuad. Masalah tak boleh pergi masjid, masih lagi tutup, kematian, pernikahan. Okay. Masjid dah tak bercerita lagi lah, dah case close lah. Jadi aku dah terangkan tadi. Keduanya pula tentang kematian. Kematian pula mula-mula orang tak boleh terima. 10 orang, apa 10 orang ni? Macam nak pergi kubur semua tak boleh ni, apa ni gaduh. Tapi alhamdulillah dapat diatasi lah. Ada Rishad dia, ada garis pandu daripada Muiz. Ketiga pernikahan. Orang mengamuk. Kenapa tak boleh nikah? Aku dah spend banyak duit ni semua. Bergaduh dekat tempat pendaftaran. Jadi apa yang bergaduhan. Dia bawa kita semua ni. Okay, kita tutup dulu mikrofon dia. Okay, kemananya apa lagi ni? Jadi sekarang ni kita guna kaedah nikah online. Jadi aku rasa Malaysia mula dulu. Nikah online ada? Malaysia mula dulu baru Singapura. Singapura pula baru Kedah ni baru nak mulakan nikah online. Jadi nikah online ni pula adalah perkara yang mula-mula tak boleh terima. Dulu dia yang COVID-19 yang berlaku, hanya 10 orang saja yang boleh datang. Termasuk dengan tok gadi, termasuk dengan saksi. Dari segi tempat sebab ada kes yang majlis pernikahan tu, dia punya walimah tu, tempat majlis kenduri tu ada kena jangkitan. Yalah, biasalah. Sini pun macam tu lah ada juga kena juga kluster dia sebab berkumpul kan. Mula-mula ramai kan. Mula-mula orang dia mula macam orang Melayu kita, orang Islam kita fikir alah ni semua jangan jadi pengotor macam orang Cina lah. Kita bersih semua, kita Islam ajar kita wuduk apa. Sekali kau ambil wuduk ke, kau tak ambil wuduk ke, COVID-19 tak datang kat kau. Jadi pendek orang lagi. Jadi kita pun dah tak cakap banyak, kita pun tak boleh salahkan kau Cina ke kau Melayu. Kita pasal sebab apa dia benda berlaku dekat dalam majlis walimah orang Islam, kenduri majlis kahwin orang Melayu. Mana ada orang Cina. Jadi dengan begitu kerajaan ambil langkah untuk kita adakan jarak. Engkau buffet sana, Fuad buffet sini, aku buffet sini macam gitu. Dah tak masuk akal. Lepas tu nak masuk kena check temperature suhu badan. Alamak. Okey, dari segi perkahwinan di sana ada tak akad nikah jarak jauh? Maksudnya online. Ada. Online. Dia mula dengan pelik. Aku nampak ada daripada mufti wilayah mulakan dulu tu. Baru Singapura ikut. Datuk Zulkifli kan? Mula-mula tak terima. Dia kalau tengok Facebook kat Singapura ni banyak yang tak boleh terima. Tak tahu sabar ke, dah bergatal ke, dah tak boleh tahan ke. Habis semua. Tak. Yang komen semua orang biasa lah. Orang biasa apa dia tahu kan. Aku pelik lah dekat Malaysia lah, dekat ni kan. Nikah online okey. Sama je kalau dia tunggu sampai habis pun dia still tak boleh jumpa juga. Tapi dia ada sebab. Aku tengok dari segi positif dulu Mungkin dari segi apa tau, nak mendaftar rumah. Sebab dengan mendaftar rumah tu perlu ada sijil. Prosedur lah. Prosedur yang itu antara perkara mungkin aku silap, aku nak kena check juga. Aku belum tahu apa yang tapi sepatutnya kat Malaysia tak ada pun yang urgent sangat kan nak kahwin tu. Itu aku tak tahu Malaysia punya. Sebabnya dekat Malaysia hari tu masa mula-mula kecoh pasal kahwin online, nikah online ni kan. Bila dia okey, fine. Dia depan nikah depan laptop lah kan, online. Jadi kalau dah selesai nikah, dia bawa kereta sendiri pergi rumah perempuan. No point kau buat nikah online tapi kau boleh drive kereta pula pergi rumah pengantin perempuan. Pandangan mufti apa, pandangan orang apa yang menyebabkan, ada tak feedback dia lepas
maksudnya dia dah membolehkan lah benda tu. Tapi Dia- ada dia feedback tak? Macam apa dia punya alasan dia? Kalau nikah pun tetap drive, apa dia punya implikasi dia? Setakat ni tak ada lagi lah. Itu orang bisingnya, dia tak jadi isu kepada pihak agama, pegawai agama, sebabnya itu orang tengok dekat dekat Instagram dia. Social Maksudnya media benda kan. tu Dia kantoi kat situ lah. sebab dia Sebab pergi post kan. Dia pergi sebab dia post. post kantoi lah. Kantoi Atau Alif Iqbal ada kasih komen ni, nikah online tapi dalam kawasan Masautin yang sama. Oh. Aku ini belum bagi nak kena tanya dengan kawan-kawan aku yang untuk kadi macam mana ataupun registrar pernikahan untuk dapatkan maklumat lebih lanjut lah, sebab aku kurang pasti bab tu. Kalau bab kematian aku tahu dan juga masjid lah. Ini dua aku tahu, tapi pernikahan ni ada sikit sebab orang kasih feedback dan apa majlis pernikahan mereka belum kasihkan penerangan yang jelas ataupun secara perinci. So tak boleh hujah lah kalau orang-orang komen ke apa kan. Aku senyap je lah. Dia orang ada apa, dia orang punya hujah dia orang sendiri lah. Kita bukan di tempat dia orang lah. Kita bukan di tempat orang. Bakal dah kasih apa nama dia, Syah belum? Link tu. Bushra bagi Syah ni link. Dah kasih kan? Aku bagi kat Zoo. Aku nombor belah dah. tak ada apa. Zul, kasih kat grup siapa nak masuk. Okey, kita ambil Fuad, aku tak rasa dah pukul 12 dah. Kita ambil lagi 10 minit boleh? Boleh. Tak ada hal. Lagi 10 minit lah. Kita sembang dah pukul 12 dah. Konon kata setengah jam tu, Zul. Ha? Konon kata live setengah jam je. Siapa cakap? Tarik sampai pukul 1 jam setengah Fuad. Dengan kau lagi masuk. Aku punya masalah je setengah jam lah. aku saja discuss dengan apa usul sebelum ni. Kita try lah setengah jam. Tiba-tiba Setengah jam apa start sejam tengah ni? Lebih ni. Sekejap. Tak ada penjaga loceng ke? Kau tengok Zul letak kat situ. Dia kata Syah tengah ada urusan. Dia masukkan bank Maybank. Sekarang ni kita nak panel yang lain masuk, perempuan seorang. Bunga. Nampak bunga kita dah tak lain hari lah. Ni sekarang kita dah sampai ini Syah boleh kita minta Syah doakan sekali sebab dia JAKIM Syah kerja mana sekarang? Dia halal. Ada halal. Sekarang ni dia halal tapi duduk rumah je. Halal kat rumah je. Tapi terus terang cakap Syah, apa Bush kau masih lagi kerja kan? Bermakna kerja masih lagi ada sumber pendapatan. Macam Fuad kau macam mana? Macam aku lebih kepada jumpa klien tapi tak boleh jumpa sekarang ni kan. More kepada phone call. Lepas tu tapi melalui sumber pendapatan tu ada tak? Aku lebih ke pendapatan masih ada sebab aku sebagai ejen takaful, dia punya commission tu macam snowball lah, sentiasa ada lah. Maksudnya kalau tapi ada lah. Dapat lebih lah. Buat lebih dapat lebih lah. Cumanya kelebihan aku tak perlu pergi office. Dan tak ada bos. Aku bos. Tapi kalau tak kerja yang penting pendapatan ada Fuad. Kalau hang duduk kat rumah, hang bukan bos. Bini hang bos. Itu big boss. Itu sebab tu tadi keluar kan. Asal kan. Urusan nak kan. Aku berak. Itu tak boleh. Sama tunggu Syah. Syah apa tu kasih link kat Syah. Kita ambil masa sikit lah, kasih Syah peluang dengan apa sembang kita kejap sebelum kita tutup. Sekarang ni aku nak dengar suara Syah. Adakah serupa macam dulu ataupun dah bertukar? Dah bertukar dah. Kasih link kat Syah, nanti kita kasih dia masuk. Dia klik kat link tu je, nanti aku akan accept dia. Okay. So yang penting Bashir ada pendapatan, Fuad pun ada pendapatan. Betul. Hang macam mana? Aku pun sama pendapatan. Tapi masjid di Singapura ni pendapatan dia adalah sumber sumbangan jemaah. Derma. Tapi masalah sekarang 3 bulan tak ada jemaah. Itu dia. Jadi kita sebab tu aku pun sibuk dengan buat online online kuliah. Jadi dengan lebih situ kuliah online tu kononnya kita buat untuk berikan pendedahan kepada
netizen ni untuk tengok. Jadi kita pun letak link akaun bank masjid. Sila apa dia panggil istilah pay now. Boleh bagi infak lah. Pay lah. Apa-apa pay nak panggil lah. Jadi itu tapi itu pun tak semewah bagi mereka yang datang masjid sumbang kat dalam tabung. Yalah, sebab dari segi jemaah tu lagi ramai kan. Ramai. Itu yang kita jadi problem. Bila masjid tutup, ustaz-ustaz yang 100% ceramah di masjid ni memang terkesan. Pasal tak ada sumber pendapatan. Harap yang memang dah ada bisnes sendiri, ceramah dia tu hanya sampingan, okey lagi lah. Tapi kalau dia memang full time ceramah kuliah di masjid surau, memang habis lah. 3 bulan memang tak. Istilah dia apa dia panggil? Penceramah bebas, freelance lah. Istilah dia dekat selalunya kita panggil freelance ataupun penceramah bebas. Mereka sangat-sangat terjejas. Ada satu perkongsian yang aku dengar, dia kongsi dekat online aku tengok. Aku dengar dia cakap kan, ada masjid terus cancel dia punya ceramah dia. Betul lah. Walaupun buat video online dia rekod sendiri macam aku sekarang ni. Ni semua aku usaha sendiri, inisiatif lah. Jadi kita nak kena, jadi buat mana kualiti semua ni baik. Itu mixer Ni aku pun belajar. Oh, kau belajar bagus lah. Pasal apa? Pasal sekarang kita tak boleh masuk masjid. Jadi kita nak atur belajar macam mana nak gunakan pakai. Jadi kita boleh sumbang dengan even kamera apa semua. Jadi dari segi audio tu lagi terang lah kan. Jelas lagi terang. Tapi dengan syarat kita ada sumber pendapatan. Tak ada sumber pendapatan, kita tak boleh beli semua. Jadi yang freelance tu pula yang memberikan bantuan adalah daripada pihak Majlis Agama Islam Singapura ataupun Pergas. Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura Pergas lah yang bantu. Jadi ini pun antara zakat lah. Tapi itu dia akan saring lah. Siapa dapat freelance, siapa dapat bantuan, tak semua dapat. Jadi still sekarang ni kita mengajar kat online pula Zoom. Istilah tu aku tanya Bashir, kau ada Zoom tak? Zoom pula kita pakai kelas mengaji, kelas apa. Kelas masa lagi berterusan. Sekarang ni macam aku punya takaful, company nak bagi info ke apa berkenaan dengan produk ke, dia akan melalui Zoom lah. So kita masuk ikut link Zoom lah. So sama juga tak boleh pergi office kan. So kalau nak cakap pasal pendapatan ustaz-ustaz memang gitu lah. Tapi bukan saja ustaz lah. Kalau nak untuk fadil, apa muzik, apa lagi pekerja yang macam tadi dia pilot. Lakon pun tak ada. Lakon. Tak ada job kan. Buat rakaman kan. Apa? Pelakon lah. Ulang balik tak dengar? Pelakon model. Dia tak boleh nak turun lapangan untuk buat record dia punya movie ke apa kan. Essential tu yang dilantik oleh kerajaan lah boleh masuk. Kalau dia bukan dia bawa kerajaan ke ataupun tak dapat bagi telefon, dia tak boleh buat suka-suka. Tiba-tiba dia berlakon blog tak boleh. So aku cadangkan kau jadi YouTubers. Boleh, tapi masa dia masa tu. Maksudnya rekod lah apa-apa macam kan kau ada buat satu video-video pendek tu kan? Ada. Itu pun boleh. Tapi Fuad, ambil masa sikit lah. Fuad. Yes. Hang dah cakap pasal YouTuber saya, hang subscribe aku punya ni. Amboi. Kau buat cerita sikit apa yang kau buat YouTube ni? Boleh je, apa nama? Tu. Abu Aina channel. Okey, kau cerita sikit apa kau buat kat situ? Sembang sikit. Banyak video kau dah buat. Jadi YouTubers. Tapi tak Syak, dia sebenarnya apa pun kreatif lah. Apa pun Allah bagi ilham dekat kita, kita kreatif. Macam Usop bagi tahu tadi, kita duduk dari jauh Singapura, Malaysia, tapi kita boleh digabungkan dalam satu wadah dalam online macam ni. So bolehlah kita buat dalam bentuk santai-santai, sembang santai-santai Singapura, Malaysia. Kita boleh macam contoh masih kita boleh cakap contoh isu sekarang kau cakap pasal takaful. Kenapa perlu takaful? Jadi kita sembang satu panel sembang kita tiga pun boleh. Takaful antara sektor yang selepas PKP, selepas COVID-19 ni, antara yang insurans bukan takaful, insurans ni orang akan cari bisnes yang akan naik. Antaranya kesihatan, sebabnya dia dari segi kesihatan orang akan carilah. Compare dengan yang travel agent semua tadi tu, dia dah memang
lambat lagi lah dia akan naik sebab sekarang orang Dia dah Yalah. Okey. Cop. Jadi topik macam ini, dia bagus dia apa tahu. Kita nak tahu, orang nak tahu apakah akan terjadi pada kita. Baru-baru ni aku kongsi sikit baru-baru ni tadi aku share dengan Bashir. Tadi aku cakap, aku dengar berita dekat Singapura ni, apa akan jadi kepada rakyat Singapura? Apa akan jadi kepada ekonomi Singapura? Tu dia kata ekonomi Singapura akan merundum, akan menjunam. Tapi Perdana Menteri kata apa, harus bertabah. Sebab mana dia tahu ini benda dia tak boleh tipu, dia tak boleh hilang. Memang akan jatuh. Kebanyakan rakyat akan berhenti kerja, akan dibuang kerja, ekonomi akan jatuh, dan kalau nak pick up balik, dia nak mula balik, dia makan masa. Dia kata terus terang. Jadi macam Bashir dia kata bagus. Dia kata apa yang akan bertahan? Macam mana kita nak sustain ekonomi kita? Macam mana nak jalan pendapatan? Apakah satu-satu yang lain? Itu yang kita boleh kongsi, Bashir. Kau datang satu daripada Malaysia, aku datang satu daripada Singapura. Macam gitu. Jadi orang nak perlukan maklumat macam gini. Tapi balik kepada Bashir tadi, dia kongsikan macam mana nak dapatkan ramai viewers dekat YouTube. Jadi kita pun boleh bantu juga kalau kita nak masuk dalam YouTube pun boleh. Jadi kita aku ada WhatsApp kau. Kau boleh share dalam aku ada WhatsApp kau boleh share dalam kita juga kita boleh sembang-sembang santai berkenaan apa peluang pekerjaan di masa COVID. Maksudnya kita boleh ceritalah sembang pasal pekerjaan. Kita ambil lah apa info-info yang daripada Google ke apa kan. So kita boleh share lah dengan audience kan. Tapi kau nak aku share dekat sini ke ataupun kau suruh aku baca je ke, kau nak suruh aku kongsikan juga? Tak boleh juga kalau nak tengok. Kalau kau nak share. Dia tak keluar lah. Dia tak keluar dekat aku punya, yang gambar tu tak keluar. Gambar tu tak keluar. Gambar apa Jok? Gambar Bashir kasih aku. Ataupun aku kena download dah. Kena download dulu tu. Jom aku download jap. Aku buka set. Okay, kejap aku tengok. StreamYard ni boleh read tak aku punya share screen? Kalau boleh share screen, aku share kat sini. Kalau share boleh tengok. Tak lepas COVID Raya Malaysia dan Singapura. Tak boleh lah Bashir. Tak boleh Tak apa, next time. Share screen sekejap Dia WhatsApp boleh tak? Sekejap aku cuba tengok lagi. One more time. Kau pakai laptop kan, Jok kan? Aku pakai laptop. Okey tu. Kita sembang tak sadar dah 20.30 tu. Itulah. Okey, lagi 5 minit dah. Kita sambung. Kita kena cakap bila kita nak nak jumpa lagi. Boleh. Nanti kan kita akan buat sambungan lagi lah. Saya tak boleh. Yang kita boleh gambar nanti kita kongsi lain. Yang itu kongsi tu untuk kita punya personal punya perkongsian lah. Tapi untuk umum ni kita rasa kita boleh sembang lain hari lah. Okey, ni macam harga. Ya Nasrul, Abing. Ini apa? Udah geng Singapura. Okey. Okey Syed, aku rasa kita macam mana? Kita je pendapat ni. Kita nak teruskan tak kita punya live ni? Boleh. Teruskan nanti. Ada siri-siri yang ada siri-siri. Tapi kita nak kena korbankan 1 jam lah. Kalau tak ada mak. Ni rakyat Bashir dah keluar dah. So kita tetapkan, kita cakap topik apa, Fuad Raya aku dah tidur je. Raya aku dah tidur. Aku kejap lagi nak tidur. Kalau dia bangun nanti, dia sambung kat sini lah. Okay. So aku rasa Bashir pun nak kena tutup dan close down lah. Betul. Juga. Nanti kita sambung. Bagi ramai boleh online serentak. Okey. Boleh insyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi sembang semua insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi semua. Baik, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Teruskan nanti. Ada siri-siri yang ada siri-siri. Tapi kita nak kena korbankan 1 jam lah. Kalau tak ada mak. Ini rakyat Bashir dah keluar dah. So kita tetapkan, kita cakap topik apa, Fuad Raya aku dah tidur je. Raya aku dah tidur. Aku kejap lagi nak tidur. Kalau dia bangun nanti, dia sambung kat sini lah. Okay. So aku rasa Bashir pun nak kena tutup dan close down lah. Betul. Juga. Nanti kita sambung. Bagi ramai boleh online serentak. Okey. Boleh insyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi sembang semua insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi semua. Baik, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.